kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan secara langsung pagi ini kita akan bincangkan cabaran kewangan di era COVID-19. Semestinya sesuatu yang membimbangkan kita semua iaitu faktor kewangan di mana kalau ada kehilangan dari segi bekalan kewangan itu sendiri, bagaimana untuk kita mengurus dan juga semestinya penting untuk anda yang bakal menyambut ketibaan bulan Syawal nanti, bagaimana sebenarnya untuk kita mengurus kewangan kita ke arah itu. Kita bersama dengan Encik Ravinesh Utiasurian yang merupakan Pegawai Eksekutif Federation of Malaysian Consumers Association, FOMCA. Terima kasih Encik Ravinesh kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ya, terima kasih Encik Terence kerana menjemput kami lah untuk nak kata memberi pengetahuan kepada konsumer-konsumer di Malaysia ini. Beberapa bantuan telah pun diberikan oleh pihak kerajaan kepada rakyat sejak awal pandemik iaitu di bulan Mac 2020. Tetapi rakyat masih merasakan bahawa terdapat faktor-faktor yang mengganggu-gugat keuangan mereka dari segi perbelanjaan. Kerana sumber itu sendiri mungkin sudah ada sedikit gangguan disebabkan PKP dan sebagainya. Jadi apakah nasihat pertama yang boleh pihak FOMCA berikan? Okay, so kami faham disebabkan wabak COVID-19 ni ramai yang telah hilang punca pendapatan, ada yang terpaksa mendapatkan pemotongan gaji. Hal ini telah menyebabkan ramai yang tak dapat menjalankan hidup secara sempurna. So kita ada beberapa tips secara umum daripada FOMCA. Tips yang pertama adalah pengurusan wang. Pengurusan wang adalah penting kerana dengan pengurusan wang ini kita dapat mencapai matlamat kewangan kita. Selain itu, kos sara hidup sekarang semakin meningkat. Dengan pengurusan wang ini kita dapat menyesuaikan diri kepada kos sara hidup ini. Selain itu, pengetahuan kewangan. Kita patut meningkatkan pengetahuan kewangan kita. Betul. Ramai kalangan kita ni kita rasa, kita dah pandai dah sebenarnya. Benda kewangan kita ni kita dah expert. Sebenarnya tak banyak. Kalau nanti saya beritahu beberapa statistik, kita nampak ramai sebenarnya tak begitu nak kata fasih bila datang kepada benda-benda kewangan ini. Contohnya, dalam penjimatan. Baru-baru ni kita ada buat satu kajian. Dalam kajian itu kita mendapati bahawa 65% rakyat Malaysia tak dapat menjana RM RM1,000 jikalau ada kecemasan, yang tu RM1,000. Bagaimana kalau ada medical condition yang perlu RM10,000 ke RM5,000? So sangat membimbangkan yang ramai rakyat tak boleh keluarkan RM1,000. Yang ketiga adalah kepentingan kemahiran pengurusan kewangan kita. So dengan kemahiran pengurusan kewangan kita ni, kita boleh contohnya membeli plan persarahan. Ramai sekarang bersara tapi tak ada plan persarahan. So bagaimana kita nak pastikan bila kita bersara kita ada duit yang mencukupi? Ada 3 caralah umum. Satu, duit KWSP itu jangan sentuh kalau tidak perlu. Yang kedua adalah plan persarahan swasta. Dan yang terakhir, yang ni perlu lebih banyak ilmu, tetapi kita boleh melabur dalam unit amanah saham. Berkaitan dengan KWSP itu, baru-baru ini kita telah lihat bahawa ada ICNA dan sebagainya yang memberi peluang kepada rakyat untuk mengeluarkan duit KWSP itu untuk menggunakannya kerana keadaan sudah memaksa ke arah itu. Terpaksa untuk mengeluarkan KWSP, tidak ada pilihan lain. Jadi bagaimana ia sebenarnya memberi kesan kepada sebarang plan jangka panjang yang telah mereka ada di dalam fikiran mereka berkaitan dengan KWSP ini wang persaraan saya. Tapi sekarang saya terpaksa keluarkan. Jadi apa kesannya? Okey. So, dalam lain satu kajian baru-baru ini kita mendapati bahawa 55% rakyat Malaysia tidak bersedia untuk bersara. Dan manakala lebih daripada 50% orang yang berusia lebih daripada 54 tahun tidak mempunyai baki di dalam akaun KWSP sekurang-kurangnya RM50,000. So RM50,000 tak sebanyak mana sebenarnya. Betul. Kalau kita bersara dalam contohnya pada umur 55, jangka hayat dalam 75 tahun, 20 tahun, RM50,000 mungkin akan habis dalam setahun 2. So sangat kurang. So membolehkan pengguna mengeluarkan RM10,000 ni kadang-kadang menjadikan situasi itu menjadi lebih buruk. Walau bagaimanapun kita faham ramai yang hilang punca pendapatan, ramai yang ada pemotongan gaji. Macam mana nak biayai kos hidup, kos sara hidup? Kadang-kadang kita ada anak yang sedang belajar di Menara Gading, masih perlu bayar kos tersebut. So duit ICNA ni boleh dipakai untuk membayar benda-benda tersebutlah. Walau bagaimanapun duit tu patut digunakan untuk keperluan, bukan kemahuan.
So kalau mereka menggunakan duit itu untuk keperluan, kita syorkan bagus. Benda yang kita iSinar ni adalah satu inisiatif yang bagus. Tapi kalau orang keluarkan duit ni untuk membuat pelancongan, beli emas, so benda-benda ni nak kata it's duit mereka, tapi duit tersebut sepatutnya untuk bila kita bersara. Kita tak nak senang-senang dahulu, susah-susah kemudian. Yang tu bukan pepatah yang kita belajar lah. Kalau beli emas pun rasanya okey lagi lah tu. Okey lagi tu. Mungkin orang kata harga emas belabur dia 238 ringgit 1 gram kalau tak silap saya sekarang. Jadi mungkin masih sesuai lah sekarang ni. Tetapi apapun kalau kita lihat kepada kesukaran yang dihadapi dari segi untuk mengurus keuangan, apa yang perlu rakyat lakukan sekarang? Sumber sudah terhad dari segi punca pendapatan itu dan perbelanjaan terus meningkat. Ada yang dikatakan meningkat dengan kadar yang lebih tinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya, seperti perkara-perkara asas. Jadi bagaimana untuk mereka membuat pengimbangan ini? Okey, so di sinilah kita nak lihat macam mana kita nak kurangkan beban kita. So benda yang pertama atau salah satu benda yang saya boleh sentuh adalah dari aspek bil elektrik. Kadang-kadang ramai bil elektrik ni hampir 10%, 20% punca pendapatan mereka. Wow. Yang ini terutamanya untuk golongan B40 lah. Mungkin gaji kasar kita dalam 1,200, tapi tengok bil elektrik RM100, 120. Yang tu 10%, sangat tinggi. So bagaimana kita nak kurangkan benda ni? Dan kita juga patut faham, baru-baru ni pejabat meteorologi dah cakap cuaca akan lebih panas sampai pertengahan bulan Mei. Yang ini akan menyebabkan kita menggunakan penghawa dingin dengan lebih kerap. Dan kita dulu kalau buka penghawa dingin mungkin pakai 24 degree Celsius. Sekarang buka aja 16, 18. Kita tak terfikir tentang apa yang akan berlaku kepada bil elektrik kita bila kita menggunakan 16 darjah Celsius. Dan kita juga patut faham ramai yang work from home. Anak-anak yang dulu menetap dan belajar di Menara Gading sekarang dah balik ke rumah. Sekarang mereka belajar secara online. Bila mereka duduk di bilik ke di ruang tamu, selalunya mereka akan pakai kipas, lampu, penghawa dingin. Benda-benda ni juga akan meningkatkan bil elektrik. So daripada pihak Fomka, salah satu yang saya boleh beritahu adalah kurangkanlah penggunaan mungkin penghawa dingin. Kalau nak pakai penghawa dingin tu, kalau kita fikirkan biasanya kita perlu penghawa dingin ni untuk tidur. Untuk sebelum kita tidur tu kita nak rasa sejuk, tapi lepas kita dah lelap mata, kadang-kadang kalau tak ada penghawa dingin, kipas saja dah memadai. Tapi jarang kita letak timer. Kita selalu tekan, lepas tu tidur. So kita syorkan pakailah timer. Kita hanya perlu untuk lelap mata je. Selepas kita dah tidur tu, kita tak perlukan penghawa dingin. Itu satu pesanan yang saya rasa ramai tidak ambil kira, ya, sebab mungkin dalam 1 jam tu kita dah terlelap mata. Betul. Dan sudah tidak perlukan penghawa dingin selepas itu. Apa yang dikatakan juga adalah suatu punca kos meningkat adalah penggunaan alat rawatan air yang berfungsi 24 jam. Ya, betul. Okey, so bila datang kepada alat rawatan air ini, kita ada banyak jenama. Saya tak akan cakap jenama sebab kita nak tak patutlah kita nak mempertikaikan mana-mana brand ini. Walau bagaimanapun, kita patut faham dalam barangan tersebut kita ada tungsten coil. Tungsten coil adalah sejenis besi yang akan dipanaskan atau disejukkan untuk menyejukkan air dan memanaskan air. So macam contohnya peti sejuk. Dulu bila kita kecil, selalu ibu bapa kita akan beritahu, kenapa asyik buka tutup peti sejuk? Mahal tau, setiap kali dia kena sejukkan balik. Cuba fikirkan, mesin tersebut 24 jam dia menyejukkan air. Kita tekan je keluar air sejuk. Bagaimana boleh berlaku macam tu? Maksudnya dia sentiasa sejukkan air dan memanaskan air. So pasti bil elektrik akan menaik. Berapa banyak dia akan naik, dia berbanding kepada pengguna lah. Kalau pengguna tu dalam M40 ke T20, mungkin perubahan 20-30 ringgit taklah begitu banyak. Dia mungkin dalam 5% bil elektrik mereka. Tapi cuba bayangkan kalau bil elektrik Encik adalah 70 ringgit, tiba-tiba ada barangan baru ni bil naik dalam 10 ringgit ke 20 ringgit, yang itu hampir
15% bil encik. So dia bergantung kepada siapa yang sedang memakai. Untuk mungkin M40 dan T20 tak rasalah ekstra RM15 tu. Tapi kalau B40 memang di satu benda yang besar lah. Jadi bukan kepada rawatan itu semata-mata, tapi juga alat pemanasan dan penyejukan yang terkandung dalam sistem itu. Jadi kalau rawatan semata-mata mungkin okey. Okey, sebab jika ditambah dengan kita ada option lain yang filter sahaja. Yang tu tak ada masalah, boleh dipakai. Jadi seterusnya kepada meter pintar yang dipasang juga melibatkan sedikit keluhan yang mana bil mereka dikatakan tinggi apabila penggunaan meter pintar ini dipasang. Jadi apakah pendapat pihak Pemka? Okey, so pada kenyataannya sebenarnya jarang ada kes kita pasang smart meter terus ada peningkatan bil. Biasanya masalah ni berlaku kepada rakyat yang memakai meter analog. Meter analog adalah meter yang ada gelung wire lah di dalam. So seperti kereta ke apa-apa barangan mekanikal, lebih kelamaan dia akan menjadi perlahan. So gelung tu dia akan berputar dengan perlahan. Mungkin encik pakai dalam RM200 tapi perlu bayar RM100 je sebab gelung tu berputar dengan perlahan. Bila kita letak smart meter, encik bayar apa yang encik gunakan. Bukan lebih, bukan kurang. Dan ramai telah mengeluh. Tapi kalau encik perasan, bila MCO melanda Malaysia ni, Melaka mempunyai smart meter. Semua negeri. Apa kes yang selalu kita mengeluh? Bil anggaran. Kadang-kadang dapat bil untuk 3 bulan, 4 bulan. So, contohnya, kalau kita ada setiap bulan kita bayar RM60, nampak kecil. Tapi kalau kita anggarkan 4 bulan, 5 bulan, RM300. Bila rakyat dapat tiba-tiba RM300, wah banyaknya. Tapi untuk orang di Melaka yang memakai smart meter, mereka tak perlu orang TNB datang dan ambil pembacaan. Terus, pada jam 12 malam selepas 30 hari, anda akan dapat bil anda. Selain itu, kamu juga boleh lihat penggunaan, corak penggunaan kita setiap setengah jam. So, mungkin semalam kita buat kek ke, membuat biskut. Hari ini kita boleh tengok, okey, semalam sebenarnya saya pakai RM10 lebih daripada apa yang kita gunakan. So, kita boleh berasa macam, okeylah, masuk akal kenapa bil saya lebih tinggi daripada biasa. Jadi ini adalah apa yang membuatkan meter pintar ni lebih baik sebenarnya berbanding dengan meter yang sebelumnya. Seterusnya disebabkan kita kesuntukan masa, apakah inisiatif yang disediakan oleh pihak kerajaan yang membantu menguruskan kecekapan tenaga? Okey, so untuk pengurusan kecekapan tenaga ni, satu inisiatif yang bagus adalah inisiatif Safe 2.0. Ramai yang tak pasti atau tak kenal tentang Safe 2.0. Safe 2.0 adalah satu inisiatif bersama Suruhanjaya Tenaga serta SEDA, di mana jikalau encik nak beli barangan cekap tenaga 4 bintang atau 5 bintang, boleh beli di platform-platform atas talian seperti Lazada atau Shopee. Dan kerajaan akan memberi RM200 ribat untuk membeli barangan tersebut. So, ramai yang tak tahulah kalau nak beli tu, tolonglah beli barangan yang cekap tenaga. Kerana kita ada rebate serta dalam jangka masa yang panjang, ramai atau banyak jumlah yang kita boleh jimat menggunakan barangan yang cekap tenaga. Dan seperti yang tertera di skrin tadi, juga ada laman sesawang untuk anda lawati sekiranya ingin mendapatkan maklumat yang lebih berkaitan dengan safety. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan ingin saya ucapkan terima kasih kepada pihak Pemka kerana sudi bersama-sama dalam segmen sebentar tadi membincangkan tentang bagaimana sebenarnya untuk anda mengurus kewangan, terutama sekali untuk menjimatkan tenaga menjelangnya musim perayaan ini. Terima kasih kepada Encik Ravina sekali lagi kita ucapkan. Ya, dan kami mohon maaf di atas sebarang masalah dan isu teknikal yang dihadapi sepanjang siaran ini. Dalam pada itu ingin juga kita wawarkan di sini bahawa Francisca Lohong, Miss Universe Malaysia, akan bersama-sama dengan kami secara langsung melalui Skype untuk membincangkan busana yang akan diperagakan di Florida menjelang Miss Universe pageant yang akan berlangsung di Amerika Syarikat. Dan sebelum itu kita berehat seketika dan kembali bersiaran bersama anda selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.